Terima kasih kepada pengurus majelis, saudara Muhammad Aliman, Dr. Rasul Yaakob, majelis saya Tuan Aris Abdullah, dan juga wakil daripada anak wilayah Persekutuan, dan saudara hadirin yang saya rasa terdiri daripada peneroka dan anak peneroka yang ada di Baklang. Saya anak peneroka juga 22. Saya sebelumnya pernah terlibat dalam majlis Alam 7 Felda sebelum ini, dan saya dalam majlis ini. Tujuan kita dalam berada di majlis ini ialah untuk memberi maklumat kepada semua yang hadir apa saja yang anda tahu tentang FGV dan IPO. Pengalaman saya tak banyak. Cuma saya duduk saya bekerja di Shell Malaysia, dan saya bekerja duduk dalam lembaga mengarah operasi pekerja-pekerja Shell dah 2 pegang. Tugas saya dalam operasi Shell ialah untuk memantau pelaburan. Saya memang minat waktu kerja pelaburan memang untuk diri sendiri dan juga untuk syarikat. Saya mencari jalan bagaimana nak menambah air dan memajukan. Jadi bila saya tengok Felda dilistingkan, perkara pertama sekali yang saya risaukan ialah koperasi Felda. Sebab anak-anak syarikat yang diambil dibawa masuk dalam listing itu adalah syarikat-syarikat yang paling berkualiti di bawah koperasi Felda. Apabila dilistingkan selepas ini, perolehan dividen ahli-ahli koperasi itu tak akan ada garanti boleh dapat seperti sekarang. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, koperasi Felda adalah koperasi terbaik bagi kita selama beberapa tahun. Tak ada koperasi yang boleh tandingi kepada koperasi Felda. Ya. Jadinya saya tengok lagi tadi sebelum saya datang, saya lawat lagi laman web Suruhanjaya Koperasi. Saya nak tengok koperasi Felda dia dah turun ke nombor 2, nombor 3, tak ada. Dia duduk nombor 1. Sedangkan koperasi saya duduk nombor 11, jauh. Jadinya berkenaan IPO ni, satu kebimbangan mengenai apa yang akan jadi pada ahli semua. Saya rasa tuan-tuan semua, ibu bapa kita semua ahli koperasi kan. Sikit sebanyak kita akan dapat dividen daripada koperasi itu. Itu satu kerisauan kita. Satu lagi mengenai listing ni, kita tengok prestasi syarikat FGV ni sendiri. Saya teliti dalam prospektus tebal. Saya tahu kalau saudara boleh lihat di depan saudara Mazlan tu ada berapa tebal. Itu dia. Buat saya rasa dekat 300 muka surat. Tengok saya jumpa dekat muka surat 200 lebih tu. Dia tunjuk keputusan keuntungan syarikat untuk suku tahunan daripada perbandingan 2011 dan terbaru Mac 2012. Kalau ikut dalam prospektus tu, prestasi syarikat dah menurun sebanyak lebih dari 30%, dan ini tak pernah di-highlightkan ke mana. Kan? Jadi yang saya risau kan, saya juga membuat satu komentar yang saya hantar kepada pakar ekonomi kita dan juga saudara Haris dan Tuan Mazlan. Yang saya risau, apabila Felda di listing, perkara pertama yang kita akan para pelabur akan tengok ialah prestasi syarikat. Syarikat bila merudum, first kali akan jadi yang menerima tekanan ialah harga pasaran. Kalau di listing pada harga RM4.50 pada harga listing, kalau kita dengar berita-berita yang tidak baik mengenai syarikat, jadi kita risaukan berapa harga akan turun jauh lagi. Kemudian kita tengok lagi keadaan pasaran sekarang. Dikala
nak senaraikan juga. Kat situ pun saya sangat risau sebab kedudukan pasaran sangat goyah sekarang ni. Kebanyakan pelabur-pelabur sangat berhati-hati. Dan yang menjadi mangsa selain daripada Felda untuk Felda adalah kita sendiri yang bekerja, sebabkan sebahagian dari saham-saham Felda ni kan dipaksa beli oleh EPF, PWSP, Pelawak Amanah Pencen, Tabung Haji. Semua itu akan efek, ya? Itu yang sedikit kerisauan yang kita harus fikirkan. Dan lagi satu yang saya rasa menjadi perhatian, kenapa peneroka dapat sangat sikit, 800 unit dia satu orang. Kalau kita baca berita-berita di berita depan, dia kata penyelenggaraan ini akan meningkatkan lagi taraf hidup peneroka. Kalau bagi 800 unit, nak tingkat macam mana? Nilainya kurang 4,000 lebih saya rasa. 4,600 saya kita kalikan harga penyelenggaraan. 3,600. 3,600 kalau jual naik, harga naik RM5 pun berapa je kau dapat tuan? Sedangkan saya dulu bekerja, sebelum saya join Shell, saya kerja Maybank. Maybank sendiri dia bagi saham untuk pekerja syarikat 10-20 lot. Dia tak cakap pun kata ni menaikkan taraf hidup pekerja ni, tapi bila kita jual, kita dapat sekali RM50,000 hingga RM100,000. Itu baru kita boleh gunakan sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup kita, betul? Sekarang bila saya bekerja dengan syarikat bagi tak banyak, 5 hingga 10 lot, tapi harga di pasaran ialah $28. Kalau kita kira dan kata 10 lot, dah $28,000. Berapa banyak? Kalau saya jual separuh pun saya boleh buat rumah yang lagi elok dekat Felda lain. Itu contoh saya bagi perbandingan. Ini dia bagi kita 800, sedangkan pegawai-pegawai Felda dapat lebih banyak. Kita dengar mereka dapat lebih daripada 800 unit seorang. Jadi dan yang kita paling saya sendiri saya malah orang luar yang tak ada kaitan dapat begitu banyak. Dekat BT tu dia bagi peruntukan sampai berapa belas peratus. Kita peneroka Felda ni dapat 2.2% sahaja. Picisan. Itu yang menyakitkan hati. Satu lagi dari segi penetapan harga, RM4.65. Bila saya tengok kalau dibandingkan dengan prestasi syarikat, dia kira dalam prospektus dia tulis, dia bagi perolehan pesaham 26 sen. Kalau kita bahagikan dengan harga disedarakan, maknanya dikira sebagai ini terma teknikal orang saham, dipanggil price earning ratio 17 kali. 17 kali itu tinggi kalau untuk syarikat yang tak ada rekod sebelumnya, dan rekod sebelum kita tengok tak ada rekod yang cantik pun, sangat tinggi. Jadinya kalau saya hubungi rakan-rakan saya yang rata-rata pemain pasaran saham, mereka berpendapat mereka tak nak beli pun IPO ni. Mereka nak tunggu selepas disenaraikan, tunggu harga turun baru mereka beli. Berapa harga mereka nak beli? Harga di bawah RM3. Sebabnya mereka tak yakin harga RM5 itu terlampau tinggi pada unjuran mereka, sebab mereka kajikan dengan prestasi sebelum ini. Memang sangat tinggi, 17. Syarikat-syarikat yang biasa seperti IOI, KLK, PPB, semuanya berada dalam unjuran 10 kali PER ataupun kurang. Kalau syarikat yang dah ada prestasi bagus, baru boleh lebih daripada 10 kali. Ini Felda ni cuba disenaraikan pada harga 17 kali.
Itu sedikit informasi pada tuan-tuan. Jadi saya tak nak bicara lebih lagi. Saya nak lebih blog pada panel lain pula untuk aspek-aspek lain. Tapi kalau ada pertanyaan mengenai APO ni, sila kemukakan mana yang saya dan panel lain yang kita boleh bagi penjelasan kepada semua, saya akan bagi. Diharap bila balik silalah hebahkan maklumat kepada orang kampung kita. Saya pun ada beberapa rakan yang ada, alhamdulillah. Saya pun bagilah sebenarnya kepada kawan-kawan saya pada lembah kelab untuk datang. Bukan apa, tak ramai yang tahu detail ni. Ada dia bagi detail pun dalam bentuk CD. Dan saya sendiri yang dah biasa baca bahasa Inggeris pun rasa berbelit dengan bahasa tu. Apatah lagi kita yang biasa ni baca apalah bahasa, apa cerita ni. Kan? Saya kena dapatkan pertolongan kawan-kawan saya yang mahir dalam bidang perundangan, bidang ekonomi untuk terangkan kepada saya. Itulah tujuan kita kat sini. Kita cuba menguraikan apa yang semua rasa macam sukar terangkan kepada orang itu. Dengan itu saya serahkan kembali kepada ahli. Terima kasih.